Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan semua tuan-tuan, puan-puan dan juga rakan FB di luar sana. Apa khabar semua? Alhamdulillah hari ini kita dah masuk 22 Ramadan. Kan? Dah tak lama lagi dah. 8 hari lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Okey, jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Untuk slot pertama, tips UCTC 45 minit yang dibawakan khas oleh Pusat Transformasi Komuniti Universiti atau lebih dikenali sebagai UCTC UPM. Slot ini adalah merupakan satu siri perkongsian ilmu dalam bentuk tips ataupun ilmu mudah yang boleh dipraktikkan terus oleh komuniti di luar sana. Kita bagi yang mudah-mudah aja, yang senang nak dibuat sekali lepas ni. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Hairunisa Jalil, bertugas sebagai pegawai pertanian di UCTC UPM. Dan tak lupa rakan sebelah saya ni Puan Ainul Mardiah, dan beliau merupakan seorang pegawai pertanian juga di UCTC UPM. Kalau tak silap saya, dia dah berkhidmat lebih kurang 11 tahun. Jadi pengalaman dia banyak. Itu yang kita akan kongsikan pada hari ini, khususnya untuk tips-tips berkaitan pembuatan kokedama dan juga tips-tips penjagaan. Okey, diharapkan penonton dapat kekal di posisi masing-masing sehingga slot ini habis kerana kami akan kongsikan banyak tips-tips berguna untuk mereka yang baru nak buat kokedama ni. Jadi jangan lupa untuk tekan juga butang like dan juga share video ni kerana kita kalau boleh nak lebih ramai lagi yang menerima manfaat. Okey, jadi kita berbalik kepada slot kita pada hari ini. Slot kokedama si pokok kepal. Bukan kokedama untuk si nopal. Jadi mungkin Aina boleh cerita sikit lah apa itu kokedama secara asasnya. Okey, terima kasih Yun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua para penonton kita petani. Rasa macam pelik pula sebenarnya tak ada orang kat depan kan. Biasanya kita buat demo ada orang kat depan ni. Okey, sebenarnya kokedama ni adalah satu seni daripada negara Jepun yang mana secara umumnya koki tu adalah lumut. Dan dama tu adalah bentuk berbola. Secara asasnya kita membalut akar pokok dalam bentuk bulatan dan kita bentukkan dia sebagai satu seni sama seperti seni bonsai lah. Okey, macam Ainul cakap tadi, kokedama ni asalnya daripada negara Jepun. Dari pembacaan, kokedama ni juga ada dikenali sebagai poor man bonsai. Jadi macam mana kita nak bezakan antara kokedama dan juga bonsai-bonsai yang biasa kita lihat kat luar sana tu? Okey, bonsai ni sebenarnya dia satu seni tanaman yang kita bentukkan pokok tu, kita kawal pertumbuhan pokok tu dari segi pengakaran, menggunakan media tertentu dan juga kita tanam pokok tu dalam pasu ataupun kontainer. Tetapi kokedama ni konsepnya sama macam bonsai, cuma kita membalut akar pokok tu tanpa menggunakan pasu dan kos-kos yang kita gunakan tu lebih murah berbanding daripada bonsai. Macam kita tahulah bonsai ni lagi lama pokok dia, lagi banyak bentuk yang unik, lagi mahal kan. Sebab tu dipanggil sebagai poor man's bonsai. Saya suka yang part tu, pengurangan kos tu, itu paling penting tu. Okey, tanpa melengahkan masa, apa kata Ainul tunjukkan bahan-bahan dan juga peralatan yang diperlukan untuk buat kokedama ni? Okey, untuk menyediakan kokedama ni kita hanya perlukan beberapa saja bahan-bahan dan peralatan. Kebanyakannya kita boleh dapat di kedai-kedai pertanian lah, mudah saja. Ada juga yang dah ada di rumah. Okey. Yang pertama kita perlukan adalah tanah campuran. Okey, tanah campuran. Tanah campuran ni boleh dapat di nursery pertanian lah. Kita boleh minta je tanah campuran, dia dah siap campur dengan bahan organik, pasir dan sebagainya. Okey, kemudian kita perlukan sphagnum moss. Okey, biasanya sphagnum moss ni kita gunakan untuk tanaman orchid. Tapi kita gunakan ni juga untuk kokedama. Okey, tujuan moss ni adalah untuk memegang air lah bila kita sediakan, kita balut kokedama tu nanti. Okey, ada dua jenis lumut kering. Satu sphagnum moss dan satu lagi adalah lumut kering berwarna hijau. Okey, yang ni kita boleh dapat daripada kedai pertanian. Yang ni kita boleh dapat dekat kedai macam
kedai yang menjual gubahan-gubahan bunga. Tu boleh dapat. Okey, kat sini ada kita panggil sebagai sabut kelapa. Coconut fiber. Ini sebenarnya satu alternatif lah. Kalau kita tak dapat dua-dua moss ni, kita boleh gunakan sabut kelapa ni. Seterusnya kita perlukan bekas. Bekas yang bulat lah sebab kita nak berbentuk dama tadi. Yang pastinya kena ada tali. Tak kisahlah tali macam mana. Tali yang kecil. Sebaik-baiknya tali yang sama warna dengan kita punya moss tadi. Dan kita ada sudik tanah. Untuk menggaul. Kita ada gunting. Dan juga gunting pertanian. Gunting pokok. Okey, dari segi sebelum kita mula menanam ni, kebiasaannya apakah perkara yang dititik beratkan dulu sebelum kita mula untuk membuat sebuah kokedama tu? Kokedama ni tak jadi kokedama tanpa pokok. Jadi yang pentingnya adalah pemilihan pokok. Kebiasaannya pokok yang kita gunakan untuk menghasilkan kokedama ni adalah pokok-pokok hiasan untuk kegunaan indoor. Iaitu pokok yang mudah dijaga, kita boleh kurangkan penjagaan, memerlukan cahaya matahari yang sedikit dan juga penyiraman yang kurang. Cuma saya nak ingatkan kat sini tips untuk pemilihan pokok, cuba cari pokok yang lebih selamat kepada kita punya pet, haiwan-haiwan kesayangan kita untuk yang ada di rumah ataupun anak-anak kita. Ada setengah pokok tu tidak selamat lah. Maksudnya kalau termakan ke apa dia boleh mendatangkan bahaya lah. So kita kena ambil kira lah perkara-perkara macam tu. Yang pastinya pokok tu kalau boleh biarlah jenis yang berakar tidak terlampau besar kan. Betul. Kalau pokok yang berakar tunjang, akar yang banyak tu tak sesuai lah. Tak sesuai. Sebab konsep kokedama ni kalau tak silap saya dia adalah mini. Betul. Mini saja, kecil saja. Miniature, dia kecil je. Kan poor man's bonsai. Poor man's bonsai. Saya suka perkataan tu. Puan Hindu, saya nampak kat sini ada banyak contoh-contoh kokedama yang ada. Mungkin boleh ambil satu dan tunjuk kepada para penonton sebelum kita terus kepada bahan-bahan penyediaan. Ni contoh kokedama yang dah siap lah. Cantik, ada lumut-lumut dia, nampak macam real kan. Ini adalah pokok pothos species ataupun kita panggil money plant. Pokok duit lah kot yang biasa panggil kan. Senang sangat nak tumbuh, senang untuk dibiarkan. Kemudian antara pokok-pokok lain yang kita boleh gunakan adalah contoh macam spesies sansevieria, lidah jin, lidah mertua. Kemudian kita juga boleh gunakan jenis-jenis paku pakis, Asplenium species ataupun family pokok dari English ivy ke pun boleh digunakan juga. Okey, tanpa membuangkan masa, jadi mari kita terus pergi kepada penyediaan kokedama. Okey. Saya ketepikan dulu bahan ni. Kita dah nak mula. Sebelum tu saya galakkan kita sediakan plastik untuk kita menyediakan media tanaman tu. Mungkin you boleh hulurkan dulu tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dimulakan dengan bismillah. Nak berkat kan. Apalagi kita nak jadikan pokok kita ni sihat, cantik, segar. Cantik tu penting. Cantik, happy. Pokok happy, kita happy. Betul. Kita share lagi. Kemudian kita perlu campurkan tanah ni dengan air. Sebab tu kita perlukan sudik tanah ni. Nak gunakan tangan pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tapi nampak tertib lah sikit. Kalau ikutkan macam saya dengan you biasa guna tangan je. Lepas ni kita guna tangan Jangan buat two way pula. Macam mana kita nak tahu kita punya tanah ni boleh menjadi dama atau tak? Macam mana nak tahu dia sesuai atau tidak? Bisa gunakan tangan Gaul-gaulkan dia. Terlebih air. Apa jadi kalau terkurang air dan apa jadi kalau dia terlebih air? Kalau tanah ni dia terkurang air, dia tidak boleh membentuk dama bulatan. Kalau dia
terlebih air, dia terlalu ni lah, terlalu berair. Terlalu berair, susah pula nak bentuk je. Menitik-nitik pula. Menitik-nitik. Bila dah menitik, nanti masa kita balut tu mungkin akan menghadapi kesukaran, saya rasa. Betul tu. Tambah sikit. Tambah sikit. Yun pernah ke main-main tanam macam ni? Pernah. Nama pun pegawai pertanian. Okey Ainul, dari pemerhatian saya kan semenjak bermulanya PKP ni, didapati ramai rakan-rakan MP di luar sana yang telah mula berjinak-jinak untuk berkebun bersama ahli keluarga. Dan saya rasa ini adalah satu transformasi pertanian yang agak positif. Daripada tak suka jadi suka, daripada belum bermula kita mulakan. Jadi apa pandangan Ainul berkaitan dengan hal ini? Okey, sebenarnya ini adalah satu peluang untuk kita. Bila kita ada masa bersama family, dengan waktu-waktu yang terhad untuk keluar ke pasar, sebenarnya kita boleh manfaatkan dengan menjalankan aktiviti pertanian. Contohnya macam kebun bandar ataupun koki dama ni sendiri. Okay, bila aktiviti pertanian ni dilakukan bersama keluarga, especially anak-anak, dia sebenarnya melatih mereka untuk mengenal unsur-unsur alam, tanah, cahaya, air dan sebagainya. Dan satu lagi, kita sebenarnya melatih juga anak-anak kita dari segi meningkatkan sensori psikomotor mereka. Contoh macam ni lah, kita nak menyediakan dama ni kan, perlu menggaul, mengepal, perlu rasa. Ya, perlu rasa. Macam ni lah. Dia. So dia orang akan rasa tanah tu macam mana, bila bercampur air, apa tindakan, tidak balasnya. Dan saya kira ibu bapa juga perlu mengaitkan sains dengan aktiviti ni. Contohnya bila kita melakukan aktiviti pertanian, cuba kaitkan macam mana cahaya matahari penting untuk tumbuh-tumbuhan, air, macam mana untuk pembesaran dan sebagainya. Yes, bagus point tu. Lagi satu mungkin juga anak-anak akan rasa lebih bertanggungjawab. Bila dia ada pokok, dia sendiri yang kepal, dia sendiri yang jaga. Jadi membuatkan anak-anak tu sendiri rasa bertanggungjawab pada pandangan saya kan? Betul. Okay. Kita tengok kat sini, tanah kita ni sebenarnya dah jadi dama dah. Dah bulat dah nampak bentuk bulat. Jadi kita cuba bulatkan lagi lah. Okay. Macam mana kita nak tahu air tu cukup bila dah boleh membentuk dama. Okay. Kita tak nak air yang terlebih kan. Okay. Maybe Ainul boleh tunjuk sikit kepada penonton bulatan dama yang telah dihasilkan tu. Okay, ini adalah dama yang kita hasilkan berbentuk bulat. Kalau kita buat bentuk 4 segi, dia tak jadi koki dama, dia jadi koki segi. Itu kau pula, bukan koki dama lagi. Bukan koki dama untuk sinopal. Okey, dah jadi. Okey, step seterusnya. Untuk hari ini, saya memilih pokok sansevieria. Okey. Ini pokok sansevieria. Lidah jin. Lidah jin. Ada panggil lidah mertua. Ini mertua yang baik lah. Okey. Okey, kita keluarkan dengan berhati-hati. Okey, kita tengok kat sini pun. Medianya bagus. Okey, akar pun bagus. Okey, jadi kita perlu keluarkan dulu tanah yang sedia ada. Okey, kita keluarkan dulu, bersihkan dulu. Sebelum kita masukkan di dalam kepalan. Kadang-kadang ada pokok yang kita boleh hasilkan 2 koki dama. Bergantung kepada kita punya ni lah. Kalau macam ni Ainul sesuai buat 1 ataupun 2 set? Ini cantiknya. 2 pun boleh sebenarnya. 2 pun boleh. Lagi banyak koki dama yang kita hasilkan. So kita boleh ambil 1. Okey. Untuk demo hari ni kita tak buat besar-besar lah. Okey, kita buat yang cuma comel je. Okey, kita dah bersihkan. Okey. Okay, yang lain kita boleh tekan dulu. Ini akar yang telah Ainul bersihkan tadi. Okey. Seterusnya, dama ni tadi kita perlu bahagikan kepada 2. Okey. Dama ni kita bagi kepada 2. Walaupun dia hilang bentuk damanya, tak apa. Nanti kita kepal lagi. Okey. Kemudian kita ambil pokok tadi. Ni akar pokok. Dan kita balut. Dan kita boleh bentuk.
Selalunya saiz yang bagaimana yang sesuai dama tu sendiri? Bergantung kepada besar pokok tu. Okay. Kalau pokok tu kecil, tak bolehlah kita gunakan dama besar. Tak padan lah dengan dia punya keseimbangan bentuk tu kan. Okay, saya dah nampak dah bentuk bulatan tu. Baru macam ni rasa macam dah cantik. Belum siap lagi. Kita kena make up sikit. Okey, pada penonton dan juga rakan-rakan FB di luar sana, sekiranya ada sebarang soalan ataupun sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sila letakkan komen anda di Facebook, di ruangan komen nanti. Nanti saya akan bacakan soalan-soalan yang anda tanyakan tu. Okey. Okey. Ni dah, kira dah siap dah ni kita punya drama kita. Separa siap. Separa siap. Okey. Tanah lebihan ni biasanya kita boleh recycle untuk buat tanaman lain, saya rasa kan? Bazir. Ada tu kita boleh guna, kita guna lagi. Ada tu yang terus sahaja buang. Jadi sayanglah kita boleh pakai ni. Okey, seterusnya kita akan mulakan proses untuk mengikat ataupun kita membalut dama kita ni dengan moss. Okey. Sebelum tu saya kena bersihkan tangan dulu. Alright. Okay, ni adalah. Saya tunjuk. Dapat sikit lah dengan penonton semua. Ni dama yang telah dibuat. Tak sampai berapa minit. Saya rasa kurang dari 10 minit penghasilan dia dah sampai proses, dah sampai tahap ni. Nanti kita akan tunjuk cara-cara membalut dan melilit. Okey. Okey, untuk membalut kita punya koki dama ni, kita boleh ambil bekas ni. Bekas yang berbentuk bulat. Okey. Kemudian kita ambil satu plastik untuk kita lapik dalam ni. Kenapa kita lapik plastik? Sebab bila kita letak lumut tadi, kita boleh angkat dengan senang. Contoh adalah dia jatuh-jatuh sebab dia kering kan? Okey. Hari ini saya akan gunakan lumut yang jenis warna hijau ni. Tapi kalau para penonton semua ada jumpa moss ni, sphagnum moss ni, kita perlu rendam dulu sphagnum moss ni dalam lebih kurang 20 minit macam tu untuk dia menyerap air. Okey. Kegunaan moss ni sebenarnya adalah untuk memegang air. Jadi kita kurang penyiraman lah. Betul. Ini sesuai ni untuk orang yang tak ada banyak masa untuk menjaga pokok ataupun tak berada di rumah selalu. Jadi sesuai. Okey, Ainul, ada satu soalan daripada rakan FB kita. Pokok apa yang sesuai untuk projek ini? Okey, macam saya katakan tadi, ada beberapa jenis pokok yang sesuai. Contohnya macam Sansevieria ni. Sansevieria ni ada banyak jenis variety. So di mana apa-apa saja family bawah Sansevieria ni kita boleh gunakan, ataupun pokok money plant ni, okey, pothos ni pun boleh guna juga. Okey, macam ni saya gunakan pokok ficus. Pokok ficus, dan ni pun cantik. Pokok ficus ni boleh tahan lama. Saya suka nak share kat sini. Saya masih ada lagi kokedama pokok ficus ni dari setelah tahun berapa tahun tu? 2018. Okey. Dan sudah sampai masanya untuk ditukar dia punya koke ni. Okey, Ainul, kita ada lagi satu soalan daripada rakan FB kita. Boleh ke pokok sayuran untuk dibuat kokedama ni? Okey, pokok sayuran boleh digunakan, tetapi kaedah penyediaan media tu berbeza lah. Okey, di akhir nanti saya akan tunjukkan macam mana cara kita boleh gunakan. Tunggu sampai di peringkat akhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berada di posisi anda sekarang dan jangan lari. Sebab kita nak kongsi banyak lagi tips-tips kaitan kokedama. Okey, kita masukkan lumut yang kita ada ni. Kita penuhkan dalam ni. Biar sampai di sekeliling mangkuk ni.
Lumut ni sebenarnya adalah lumut-lumut kering. Lumut betul yang telah dikeringkan maksudnya. Ya, betul. Okey, kita masukkan. Kita nampak dia akan jadi macam ni. Okey. Lepas tu kita boleh penuhkan lagi. Ni ada satu lagi soalan. Soalan ketiga daripada kita punya penonton. Media apa yang sesuai digunakan untuk kokirama? Media yang sesuai. Okey. Kalau ikutkan asalnya, kokirama ni kita perlu gunakan tanah untuk bonsai. Tanah bonsai. Okey, tapi macam di sini berdasarkan pemerhatian saya, susah juga sebenarnya nak dapatkan tanah bonsai tu. Jadi masa mula-mula buat kokirama ni saya ada buat beberapa percubaan lah. Dan apa yang saya temukan adalah tanah campuran yang biasa yang ada di kedai tu yang kita guna untuk tanam pokok. Media pasuan kita pun boleh digunakan, tak ada masalah. Sudah memadai. Jadi tak ada sebab untuk kita rasa susah nak buat kokirama ni. Betul. Sebab bahan-bahan ni semua senang nak dapat. Tanah campuran ni senang je, beli je dekat kedai, nursery dan sebagainya. Memang ada jual. Okay. Kalau orang yang dah biasa buat kokirama ni, dia boleh terus angkat dan bentukkan. Yang ni saya ajar yang cara yang untuk baru-baru yang nak try lah. Kalau dia hancur ke, dia terpecah ke apa, tak apa, tak salah, dia boleh. Kita akan jadikan dia dama juga. Kepal juga sampai jadi. Sebenarnya dia senang sangat. Dari segi pengurusan tanaman pula macam mana? Apakah kaedah terbaik untuk pastikan pokok-pokok yang kita bentukkan menjadi kokirama ni sentiasa sihat, segar dan cantik? Okey, pokok kokirama ni sama juga macam pokok yang lain. Perlukan pembajaan, pencahayaan yang cukup dan juga penyelenggaraan. Okey, macam pencahayaan bergantung pada jenis pokok, banyak cahaya yang diperlukan. Okey, macam pokok sansevieria ni adalah pokok indoor. Cukup sekadar letak di tepi tingkap sahaja ataupun seminggu sekali boleh letak kat luar. Okey, untuk dapatkan cahaya penuh. Okey, kemudian dari segi penyelenggaraan, kalau ada daun-daun yang mati ke, yang dah kuning ke, just potong saja, tak ada masalah. Okey, kita ada satu lagi soalan. Wah, kita ada banyak soalan hari ni. Alhamdulillah, terima kasih para penonton. Okey, soalan yang seterusnya, boleh ke kokirama dijadikan hiasan untuk di luar rumah? Okey, tak ada masalah sebenarnya, boleh je. Boleh dijadikan hiasan untuk luar rumah. Sebab tu masa awal tadi saya cakap dari segi pemilihan pokok, kita boleh tentukan di mana kita nak letak kokirama tu. Sama ada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Okey, maknanya kriteria pertama sebelum kita buat kokirama ni, kita sendiri kena tahu kita nak letak pokok yang macam mana. Pokok di luar ataupun pokok yang di dalam. Jadi tanya apa, tepuk dada tanya selera tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang ni kita boleh mula mengikat kokirama kita, dama kita ni. Macam tadi saya ada selitkan tali dalam ni. Boleh juga diikat, tak ada masalah. Boleh je. Okey. Kita angkat ni. Kita dah sampai kepada proses melilit. Okey, nak melilit ni macam mana kita nak dapatkan bentuk yang cantik, bulat dan kemas? Selalu jelah orang-orang yang kalau baru nak buat ni, biasanya mesti dia punya dia punya rumpai-rumpai ni, lumut. Lumut ni akan terjatuh. Susah nak dibentuk. Jadinya mungkin Ainu ada tips macam mana untuk mengekalkan benda ni untuk jadi bulat, cantik. Okey, macam tadi kalau para penonton nampak, saya angkat dengan plastik. Okey, bila kita angkat dengan plastik, kita dah boleh kepal dia. Kita kepal dulu, bagi padat sikit, kemudian slowly kita lilit. Okey, nak lilit ni ikutlah lilit macam mana pun. Tak kisah lilit macam mana. Sebab sebenarnya bentuk bulat tu dah ada. Okey. Cuma bila kita lilit ni, dia nampak lebih kemas. Kita kena pastikan lilitan kita ni memegang lumut-lumut ni supaya dia tak terkeluar. Okay, nampak macam ni, saya lilit je. Saya lilit dan saya pusing. Lilit pusing. Okey. Macam ni, Ainu digunakan tali yang berwarna seakan-akan lumut. Jadi, tak adalah nampak sangat ketara antara tali dengan lumut tu.
Dan ada juga dalam Kokedama ni kalau kita tengok dekat Google ataupun kita tengok kat Facebook, sebenarnya banyak seni-seni mengikat. Okay, yang macam saya tunjukkan ni adalah ikatan yang asas yang semua orang boleh buat. Tapi sebenarnya banyak lagi ikatan, seni-seni ikatan Kokedama yang kita boleh gunakan untuk Kokedama kita ni. Lebih cantik kalau kita guna warna benang yang beza. Dekat YouTube boleh tengok macam ada. Okay, dah nampak dah. Nampak dah dalam masa bentuk yang dia. sama kita boleh kepal lagi. dia. Okay, para penonton jangan lupa kalau ada sebarang persoalan, kalau tak tanya nanti tak tidur malam. Jadi apa kata, siapa-siapa yang ada soalan, dropkan komen anda. Nanti saya akan bacakan soalan anda. Okay, kita teruskan dulu. Nampak banyak sebenarnya kan. Okay, ada soalan daripada penonton kita. Koki ni sama ke konsepnya dengan bonsai? Saya rasa tadi Aina dah explain. Mungkin boleh recap balik macam ni. Okay, konsep yang sama, cuma kaedah je yang beza. Okay. Bonsai tadi saya katakan ditanam dalam pasu ataupun kontainer, tetapi pertumbuhan pokok tu dikawal sama seperti Kokedama ni. Tetapi Kokedama ni kita kaedah penanaman kita adalah membalut akar menggunakan media tanaman, kemudian kita perlu balut Kokedama ni dengan moss sebab koke tu adalah moss. Kita dah lama selalu hot kan. Satu lagi sebelum saya lupa, sekiranya tak ada moss ni ataupun kita buat aktiviti dengan anak-anak contohnya, kita boleh gantikan dengan coco fiber. Saya rasa coco fiber ni lagi mudah untuk didapati. Betul, kan? dia mudah didapati. Lagi mudah didapati dan digunakan secara meluas dalam pertanian. Jadi ini lebih mudah diperolehi. Jadi tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan para penonton. Kalau tak ada moss warna hijau, kalau tak ada sphagnum moss, tak ada masalah. Kita boleh gunakan coco fiber. Cuma saya galakkan kalau gunakan hanya coco fiber ni saja perlu disiram lebih kerap lah sebab coco fiber ni dia tak berapa memegang air. Dia tak memegang air tapi dia ada nilai estetik dia, nilai dia yang tersendiri. Bila balutan dengan menggunakan koko ni nampak cantik. Saya boleh tunjuk contohnya tadi. Ni antara yang telah disediakan sebelum ni. Ni antara balutan-balutan yang menggunakan coco fiber. Nampak menarik kan? Ni musim-musim kita dah nak raya ni, sesuai kalau kita adakan satu ruang khas yang boleh letakkan Kokedama sebagai hiasan, nampaklah ruang di rumah tu lebih segar daripada kita beli pokok-pokok tiruan. Mungkin kita boleh cuba konsep Kokedama ni di rumah bersama dengan anak-anak. PKP pun dilanjutkan, jadi kita ada banyak masa lagi dengan anak-anak. Okay, macam ni saya dah siap membalut. Okay, macam saya katakan tadi, kalau rasa macam susah nak ikat, kita boleh, ni ada benang tadi, lebihan benang ni. Kita ambil lidi, kita just selitkan je ataupun kita macam tolak-tolakkan. Masukkan dalam tanah. Jadi dia tak adalah benang-benang ni terburai keluar kan? Okey Aina, kita ada satu lagi soalan daripada penonton. Berapa lamakah ketahanan pokok dengan menggunakan konsep ini? Okey, lazimnya Kokedama ni dia tidaklah boleh bertahan lama sama macam pokok yang ada dalam pasu. Sebab pasu ni kita boleh pilih pasu yang besar ataupun tidak. Okey, lazimnya Kokedama ni boleh bertahan selama lebih kurang 12 ke 24 bulan. Bergantung kepada penjagaan kita lah. Okey. Selepas daripada tempoh tu ataupun bila kita dah nampak ciri-ciri yang memerlukan pokok tu dipindahkan ataupun pokok tu semakin besar, kita kena tukar lah. Okay, contohnya tips kita macam kita nak tahu perlu ditukar ataupun tidak bila di luar ni, bahagian luar ni dah nampak ada akar yang terkeluar. Okay. Bila dah ada akar yang terkeluar, maksudnya pokok tu dah bagi signal, silalah berikan saya apartmen yang baru. Tukar apartmen dia, biasalah. Benda yang cantik tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Pokok pun macam tu juga, dia perlukan rumah baru. Jadi kita boleh buka Dama ni, kemudian kita report balik seperti biasalah. Okay.
Okay. So maksudnya dia boleh report masuk ke dalam pokok pasu lain ataupun kita boleh buat semula dia punya bola. Okey, boleh juga kita boleh buat semula bola ni kalau kita sayang dengan pokok ni lah. Ada seni dia kan. Pokok ni mungkin bercabangnya cantik atau rimbun. Okey, kita boleh buka dama ni, bersihkan dulu tanah-tanah yang lama, potong sedikit akar untuk menggalakkan pertumbuhan akar yang baru. Kemudian kita gunakan media tanaman yang baru dan kita bentuk dama yang lain. Cuma dama tu perlu lebih besar sikit lah berbanding pada dama yang sebelum ni. Okey. Okey, mari kita lihat lagi kalau ada. Oh, ada lagi soalan nampaknya. Okey, ada lagi soalan iaitu berkaitan dengan pembajaan. Baja apa yang sesuai digunakan untuk pokok? Okey, untuk kokedama ni sebenarnya ada 3 kaedah pembajaan yang saya boleh showkan. Okey, yang pertama adalah menggunakan baja semburan daun ataupun foliar fertilizer. Baja air itulah, baja cair itulah sembur kita boleh dapat dekat nursery tanaman. Okey, kita cuma spray saja atas dan bawah. Okey. Kaedah yang kedua adalah menggunakan rendaman air. Maksudnya kita sediakan bekas yang berisi air, kemudian kita boleh masukkan baja. Terpulang pada baja yang kita perlukan. Kalau tumbuhan tu berdaun, kita boleh pakai NPK ataupun baja bunga. Larutkan dalam air dan kita masukkan kokedama ni ke dalam larutan baja tadi. Okey. Kita juga boleh gunakan slow release fertilizer ataupun baja yang dilepaskan secara perlahan. Cuma kaedahnya berbeza sebab kita perlu masukkan baja tersebut dalam media kita semasa kita menyediakan media. So kita boleh pilih salah satu cara itulah. Kebiasaannya macam kami di UTC kita cuma spray je. Kita spray je. So kekerapan tu lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu sekali. Nampaknya pembajaan punya proses pun tak sesukar mana. Kan ada banyak option tak tu, ada 3 option. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh pilih mana yang berkenan di hati. Kalau macam saya suka letak slow release fertilizer tu sekali jalan je. Bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apakah kelebihan penanaman secara kokedama berbanding dengan kaedah penanaman pokok secara biasa? Apakah kelebihan penanaman kokedama, kebaikan kokedama ni sendiri berbanding dengan tanaman jenis yang lain? Okey, kebaikan kokedama ni macam yang saya katakan awal tadi, dia tak memerlukan pasu. Okey, jadi tak ada masalah dari segi kos untuk beli pasu ataupun kita nak letak kat luar, terlanggar, terjatuh, tak akan pecah. Sebab dia kemas dan padat. Okey, selain daripada tu, dia sebenarnya memberikan satu nilai yang istimewa kepada satu-satu ruang tu. Kalau biasanya kita gunakan pasu. Okey, pasu hanya letak di situ. Tapi kokedama ni dia lain daripada yang lain. Okey. Dari segi pemilihan pokok pula, kita boleh lihat juga peranan pokok tu sendiri. Okey, kalau kita menggunakan pokok-pokok yang mempunyai fungsi untuk membersihkan udara, contohnya sansevieria, pothos ataupun jenis-jenis palma yang lain. Sebenarnya memberi nilai tambah dalam kokedama tu sendiri. Okey. Dan satu lagi, saya lihat kokedama ni dia boleh meningkatkan mood seseorang. Okey. Sebab benda hidup, dia dekat dengan kita. Okey. Kadang-kadang kita pun cakap juga dengan pokok kan. Betul. So biarlah pokok kita happy dan kita pun happy. Ya, betul tu. Ada orang kata bercakap dengan pokok ni pun mendatangkan satu mood yang baik juga. Betul. Kan? Sebab dia pun benda hidup juga kan. Okey, jadi nampak je macam dah hampir siap ke atau dah siap ni? Okey, sampai peringkat ni sebenarnya dah siap. Kalau kita tak nak membalut dengan balutan yang lain lah. Okay. Mungkin saya boleh tunjukkan juga kalau kita nak balut dengan tali yang berbeza. Mungkin boleh kita tambah lagi nilai seni dekat sini. Macam melalui lilitan dan ikatan. Macam ni kita tak nampak sangat kan ni. Kalau macam ni kita sesuai nak buat cenderahati ataupun hadiah kan pada seseorang. Saya rasa hadiah macam ni lebih bermakna. Kita bagi benda hidup. Di UCTC kita memang ada amalkan kan? Memang ada amalkan. Kita berikan cenderahati kepada tetamu ataupun penceramah kita dalam bentuk kokedama ni.
Okay. Okay, kita letakkan tali. Ni tali. Okay, tali ni sebenarnya dia warna macam tali jute sebenarnya, dia warna coklat. Yang ni pun boleh dapat dekat kedai hiasan atau kedai jahit. Okay. Alat tulis pun ada juga kan? Okay, kita letakkan. Dia nampak lebih natural kan, warna-warna macam ni. Lepas tu kita boleh kita ikat dulu. Ikat sikit. Tapi kalau kita nak jadikan dia tanaman gantung, kita kena lebihkan sikit tali. Okay. Okay. Sebenarnya kokiraman pun boleh jadi tanaman gantung juga, atau kita panggil sebagai string garden. String garden. Ada juga orang panggil hang garden kan? Ada juga. Okay. Kemudian saya cubalah. Okay, cuba. Okay, kita practice make perfect. I know dia dah buat banyak kali. Saya rasa mestilah dia punya lilitan dia lebih kemas dan cantik. Lepas ni kita tengok puan you boleh lilit tak. Okay. Kita lilit secara menyerong dan berselang-seli dalam masa yang sama. Kita kena tarik sikit, bagi ketat sikit. Dan kita pusing. Okay. Boleh? Ni sini saya bantu. Jarakkan sikit Ni kita kena jarakkan. Nampak? Ni. Nampak Nampak dia macam ada jarak kat situ. Dalam masa yang sama kita pusingkan. Okay. Saya dah nampak dah bentuk dia cantik tu. Bentuk ikatan yang cantik. Dia akan nampak satu ikatan yang uniform. Kalau saya buat, dia tak buat cantik macam ni, saya ni tak pusing. Kita ikatlah. Bila kita ada jarak yang sama, dia lebih cantik. Okay. Jadi bergantung kepada kita lah, kita nak buat banyak mana ikatan kita ni. Okay, ada satu soalan daripada penonton kita, Ainul. Dari segi serangan penyakit perosak, adakah akan ada risiko serangan? Okay, sama juga seperti tanaman yang lain. Ada juga serangan penyakit yang perosak. Kita boleh kawal dengan kasus serangga lah kalau dia serangan yang terlalu besar. Tapi kalau serangan yang sedikit tu, kita cuma potong dan buang seperti biasa je lah. Sebab dia sebenarnya tidak berapa berisiko sangat sebenarnya bila kita letak dalam rumah kan. Betul. Kalau macam ni, pokok-pokok macam ni kita letak kat dalam rumah kan, berapa kerap kita kena dedahkan kepada cahaya matahari? Okay, lebih kurang dalam 1 minggu, 1 hari tu kita letak kat luar pun dah cukup. Maknanya dalam 7 hari, 1 hari kita boleh letakkan seharian di luar. Ya, betul. Untuk didapatkan cahaya matahari. Okay. So inilah. Ini hasil dia. Hasil lilitan. Okay, ni contoh dia. Yang kita boleh ikat. So ini adalah kokirama yang dah siap. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan cara macam mana nak siram. Cara macam nak siram, okay, sebelum kita pergi kepada yang siram tu, satu saya rasa yang mungkin menarik perhatian penonton juga, kos pembuatan. Kos penghasilan bahan pula bagaimana untuk hasilkan kokiraman? Okay, daripada pengalaman saya, kos tak banyak, sikit saja. Okay, contohnya macam koku fiber ni, kalau kita beli di kedai pertanian, 1 pack dalam RM3. Satu pack yang besar dalam RM3. Kalau macam mos hijau ni, pack kecil, okay tak ada kat sini. Okay, pack yang kecil harganya dalam RM2.90 saja. Dalam, saya kira dalam 200 gram macam tu. Okay, macam sphagnum moss ni, kalau di kedai orchid atau kedai pertanian, dia dalam bentuk macam ni. So ini harganya mahal sikit lah, dalam
RM5 ke atas macam tu. Tapi dia boleh hasilkan kokidama yang banyak. Okey, secara umumnya kos untuk menghasilkan kokidama ni lebih kurang dalam RM10. Tapi bila kita jual, harga sebiji kokidama ni boleh mencecah kepada 3 kali ganda lagi. 3 kali ganda daripada harga kos. Betul. Dia bergantung juga, saya rasa bergantung juga pada jenis pokok. Ada pokok harga dia mahal. Ada pokok yang murah kan. Macam saya rasa macam pokok-pokok macam ni, potos ni kan, harga dia mungkin lebih kurang sedikit berbanding dengan pokok duit-duit dan sebagainya. Tapi kalau kita ada pokok yang sedia ada di rumah, lagi bagus. Lebih jimat. Lebih bagus, lebih jimat. Jadi ni potensi untuk sesiapa yang nak mencuba menjadikan kokidama ni sebagai salah satu sumber pendapatan anda. Jadi dah belajar dah dengar tips-tips daripada Ainul, mungkin lepas ni boleh cuba kat rumah. Okay, saya nak share untuk cara penyiraman. Okay. Mudah je. Kita sediakan bekas yang besar sikit lah daripada kita punya kokidama ni. Kemudian kita isikan dengan air. Okay, kita isikan air sampai penuh. Lepas tu kita cuma masukkan je kokidama ni dalam bekas yang berisi air tadi. Okay, kita masukkan dalam ni. Biarkan dalam masa 5 ke 10 minit ataupun bila kita masukkan tadi, dia akan keluar buih-buih udara. So kalau kita nak tahu air dah cukup ada dalam daman ni ataupun tidak, bila buih-buih tu dah tak ada. Maknanya buih dah tak ada, maknanya pokok ni dah cukup untuk daman ni. Kemudian kita angkat dan kita peras sikit ataupun kita sejat, kita gantung sampai dia agak kering sikit lah. Kita tak nak kita punya kokidama ni terlalu banyak air macam meleleh keluar. Dan baru kita letak dekat tempat yang sebenarnya. Mungkin Puan Ainul ada ni, ada piring ke apa yang kita boleh letak untuk dia punya finishing. Ni salah satu contoh. Ni salah satu piring lah yang kita boleh letakkan. Macam-macam boleh letak sebenarnya. Nak letak dalam mangkuk ke, dalam cawan ke, ikut kreativiti macam-macam. Tapi biasa orang letak kat dalam apa? Kat atas piring. Piring lah. Tapi bila kita pakai piring yang macam nak prepare sushi tu lagi cantik sebab asal ni pun daripada negara Jepun kan. So kita letak kat sini. Dah cantik, dah siap. Ainul, kalau dilihat banyak potensi kokidama ni memandangkan telah ada banyak demand dari kalangan penduduk kita sendiri di Malaysia. Jadi mungkin mereka tertarik dengan kecomelannya, atau mungkin mereka tertarik dengan keunikan ikatannya, atau mungkin juga mereka tertarik dengan kaedah penjagaannya. Jadi boleh tak Ainul kongsikan sedikit pandangan berkaitan potensi kokidama sekarang? Kokidama ni sebenarnya potensi dia besar. Dia boleh dijadikan sebagai satu produk untuk jualan. Macam saya katakan tadi, ataupun cenderamata. Selain daripada itu, sebenarnya aktiviti kokidama ni sendiri boleh dijadikan satu aktiviti bersama anak-anak ataupun di sekolah. Contohnya macam cikgu-cikgu sains ataupun cikgu sains pertanian. Boleh gunakan aktiviti kokidama ni. Sebagai satu aktiviti di sekolah lah. Dan satu lagi, kita boleh pelbagaikan kokidama ni macam soalan yang tadi, menggunakan tanaman-tanaman yang lain. Contohnya saya galakkan tanaman yang dari jenis herba, contohnya macam pegaga ataupun kesum ataupun pudina. Caranya boleh juga. Caranya pasu yang biasa yang kita ada tu, kita balut pasu tu dengan lumut tadi membentuk dama. Sama juga kaedahnya tapi tanpa menggunakan tanah, kita balut membentuk dama tadi. Jadi pasu ni tadi yang ada ni, kita boleh isi tanah dan tanam seperti biasa. So kita macam modernkan sikit lah. Cuma kalau dari segi tanaman sayuran yang jenis berbuah yang memerlukan pertumbuhan yang besar, saya tak galakkan lah. Lebih baik yang kecil-kecil. Maknanya pokok sayuran pun boleh juga ditanam dalam konsep kokidama ni, cuma kita gunakan pasu saja, kita tak payah kepal.
Kita kepal lumut saja. Kita kepal lumut sahaja di luar pasu tu untuk membaluti pasu tu, dan selebihnya kita tanam seperti biasa. Betul. Okey, Ainul, nampaknya slot kita pun dah sampai ke penghujungnya. Kita dah 45 minit bersiaran nampaknya. Okey, jangan lupa tuan-tuan, puan-puan dan juga rakan-rakan FB sekalian mencuba tips-tips yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Dan kalau boleh di musim perayaan ni sesuai sangatlah kita wujudkan satu segmen ke, satu ruang mini yang boleh kita letakkan pokok-pokok kokidama ni menjadi hiasan, sebagai salah satu hiasan di musim-musim perayaan ni. Okey, saya ada satu pantun. Pantun ni rakan saya buat tadi sebelum kita bersiaran. Pokok kepal buatan tangan menghiasi rumah saudara-saudari. Salam Lebaran akhiri Ramadan. Ikhlas dari kami di UCTC. Jadi terus ikuti page kami di UCTC ataupun Pusat Transformasi Community University UPM, dan di sana kita akan war-warkan aktiviti terkini dari semasa ke semasa. Jangan lupa like, okey? Jangan lupa like dan juga jangan lupa share video-video kami. Okey, kekalkan penjarakan sosial, kekalkan semangat anda sebagai rakyat Malaysia yang prihatin. Jadi santuni komuniti, kita jaga kita. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di slot tips UCTC 45 minit yang akan datang. Dan pastinya lebih menarik. Jumpa lagi, bye. Bye.